Panasnya hari ni. Padang pasir ni, aduh, panas sungguh. Nampak tak? Apa tu? Itu lopak air ke? Tengah panas ni. Tengah padang pasir. Itu bukan lopak air tu. Itu dipanggil logam maya, disebabkan oleh pantulan dalam penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar semua? Video sebentar tadi menunjukkan satu fenomena yang dipanggil sebagai logam maya. Okey, apa itu logam maya? Kenapa berlaku logam maya? Adakah disebabkan oleh pantulan dalam penuh? Apa itu yang dipanggil sebagai sudut genting? Baik, insya-Allah sama-sama kita belajar dalam bab 6.2.1 sudut genting dan pantulan dalam penuh. Baik, para pelajar, apa itu sudut genting? Nak tahu? Jom kita tengok. Baik, kita akan menggunakan simulasi. Jadi cikgu dah sediakan di bawah ini link QR di mana para pelajar boleh menggunakan komputer ataupun handphone masing-masing bagi sama-sama kita belajar menggunakan simulasi ini untuk melihat dan memahami iaitu apa itu sudut genting. Okey. Baik, di sini cikgu ada blok kaca. Cikgu menggunakan satu blok kaca. Yang kedua, cikgu menggunakan sinar cahaya. Ya, bagi menunjukkan bagaimana berlakunya apa yang dipanggil pantulan dalam penuh, dan sebelum itu para pelajar kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan sudut genting. Baik. Apabila cikgu pancarkan sinar tuju, okey, di sana ada normal dan sudut yang ditandakan berwarna biru itu dipanggil sebagai sudut tuju. Dan seperti yang kita telah belajar dalam bab pembiasan sebelum ini, akan berlaku pembiasan apabila sinar cahaya merambat melalui medium blok kaca dan apabila cahaya keluar ianya menjauhi normal. Ia dipanggil sebagai sudut bias yang ditandakan dengan warna merah. Yang ini kita dah belajar dalam bab pembiasan. Baik, apa itu sudut genting? Adakah sudut tuju? Ataupun adakah sudut bias? Okey, cikgu cuba alihkan ataupun ubah sudut tuju. Baik, di mana sekarang ni kita lihat sesuatu yang berlaku, sesuatu yang menarik berlaku pada sudut bias. Kita nampak sudut bias sekarang ini terbias berada berdekatan dengan sempadan di antara medium kaca dan medium udara. Jadi, sudut tuju sebenarnya sudut genting ini ialah sudut tuju. Sudut genting itu ialah sudut tuju. Cumanya beza sudut genting dengan sudut tuju yang lain ialah sudut genting ini menyebabkan sudut bias berada pada 90 darjah daripada normal. Okey? Dan apa itu pantulan dalam penuh? Macam mana boleh berlaku? Apa kaitan dengan sudut genting? Baik, tadi kita perhatikan sesuatu yang menarik apabila cikgu tambah sudut tuju. Cikgu tambah sudut tuju, cikgu besarkan sudut tuju, dan sesuatu yang berlaku pada sudut bias ialah apabila sudut bias itu berada pada satu keadaan di mana 90 darjah daripada normal. Jadi kita panggil nama lain sudut tuju ni sebab dia special. So kita panggil sudut ini ialah sudut genting kerana dia menyebabkan sudut
biasnya berada pada 90 darjah daripada normal, itu sudut genting. Apa jadi kalau cikgu tambah lagi sudut 7? Apa yang berlaku? Baik, para pelajar nampak? Yang berlaku ialah kita nampak tidak ada pembiasan yang berlaku, tetapi semua cahaya dipantulkan semula ke dalam blok kaca ataupun ke dalam medium kaca. Ini yang dipanggil sebagai fenomena pantulan dalam penuh yang menyebabkan fata morgana atau logam maya, atau dalam bahasa Inggerisnya ialah mirage, berlaku pada video yang pertama tadi. Baik para pelajar, apa syarat untuk berlakunya pantulan dalam penuh ini? Baik, terdapat dua syarat yang ingin saya tekankan untuk berlaku fenomena pantulan dalam penuh. Ialah yang pertama, sudut 7 mestilah melebihi sudut genting. Kita dah bincang sudut genting sebentar tadi. Yang pertama. Yang kedua, sinar cahaya mesti merambat dari medium yang lebih tupat. Jadi dalam eksperimen ini kita menggunakan blok kaca dan mesti merambat dari medium yang lebih tupat keluar ke medium yang kurang tupat, iaitu dalam konteks ini ialah udara. So, dalam eksperimen ini kita menggunakan blok kaca, cahaya masuk dalam blok kaca dan keluar melalui medium udara. Okey, jadi kedua-dua ini para pelajar mesti ingat, iaitu syarat untuk berlakunya pantulan dalam penuh. Baik, okey, kita akan mulakan sedikit demo. Jadi para pelajar boleh ikut cikgu. Demo ini mudah sahaja. Okey, baik para pelajar, untuk kita buat demonstrasi atau aktiviti, bagaimana kita boleh menunjukkan berlakunya pantulan dalam penuh. Okey, para pelajar hanya perlu menggunakan satu laser yang boleh dibeli di kedai serba neka ataupun kedai DIY. Okey, dan yang kedua hanya perlukan gelas kaca dan diisi dengan air, dan cikgu tambah sedikit gula untuk menambah ketumpatan air tersebut ataupun air gula. Okey, yang pertama, kita pancarkan sinaran laser dari bawah. Okey, para pelajar boleh nampak? So kita nampak di sini tidak ada berlaku pantulan dalam penuh kerana syarat yang pertama tidak dipenuhi, di mana sudut 7 kurang daripada sudut genting. Dan apabila cikgu tambah sudut genting, para pelajar boleh nampak. Okey, sekarang ni kita boleh nampak berlaku pantulan dalam penuh, di mana cahaya dipantulkan semula ke dalam air gula, di mana syarat telah dipenuhi, iaitu dua syarat, sudut 7 mesti lebih daripada sudut genting, dan cahaya mesti merambat daripada medium yang lebih tupat kepada medium yang kurang tupat. Baik, aktiviti ini sangat mudah, para pelajar boleh buat di rumah, boleh sediakan di rumah untuk menunjukkan bagaimana pantulan dalam penuh berlaku. Okey, so kita nampak pembiasan dan kemudian berlakunya pantulan dalam penuh. Okey. Baik para pelajar, kita lihat semula video ini bagaimana berlakunya fenomena pantulan dalam penuh. Okey, kita lihat apabila ditambah dan ditambah sudut 7, sesuatu yang berlaku di mana sudut bias berada 90 darjah daripada normal, dan ini kita panggil sebagai sudut genting. Kita bagi nama special kepada sudut 7 itu, dan apabila ditambah sudut 7 melebihi sudut genting, berlaku pantulan dalam penuh. Okey, memenuhi dua syarat yang cikgu sebutkan.
sebentar tadi dan apa yang kita buat di dalam demo sebentar tadi. Okey, para pelajar, sebagai rumusan dalam pembelajaran 6.2.1, untuk berlakunya pantulan dalam penuh, dia perlu memenuhi 2 syarat. Tetapi sebelum itu, yang pertama, student mesti faham, para pelajar mesti faham apa itu yang dipanggil sebagai sudut genting. Sudut genting ialah sudut tuju yang mana ia menyebabkan sudut bias berada hampir ataupun berada pada 90 darjah daripada norma. So sudut tuju, sudut genting merupakan sudut tuju, tetapi diberi nama special sudut genting kerana ia menyebabkan sudut bias berada pada 90 darjah daripada normal ataupun berada di antara sempadan antara 2 medium. Yang kedua, untuk berlaku pantulan dalam penuh ada 2 syarat, iaitu cahaya mesti merambat daripada medium yang berketumpatan tinggi kepada medium yang berketumpatan rendah. Dan yang kedua, sudut tuju mesti melebihi sudut genting. Baik, itu sahaja daripada Cikgu Halim. Jangan lupa tekan butang subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.